Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya, dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni jadi viral kenyataan daripada Ustazah Asma Harun berkaitan tentang kewajipan mentaati perintah suami. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama sebelum kita berikan reaction selepas itu. Berdosa tak Ustazah? Sebab ia bukan perkara wajib, bahkan ia bukan sunat. Hukumnya adalah harus, bukan benda wajib. Tapi suami perintahkan. Suami boleh perintahkan isteri, dan isteri akan disebut sebagai derhaka apabila suatu perintah itu wajib. Suami perintahkan isteri tutup aurat, isteri tak nak. Isteri wajib sebab seiring dengan kewajipan yang ditetapkan oleh Allah. Suami wajibkan isteri solat, isteri tak nak. Isteri itu boleh dikatakan derhaka. Bahkan kalau suami wajibkan isteri masak, saya perintahkan awak masak, saya tak nak masak, tak nak. Saya perintahkan awak masak, itu pun kalau suami tu cakap, awak ni si derhaka, saya suruh masak tak nak masak, tak, itu mulut dia je. Itu adalah perkataan ataupun hukuman ketetapan yang disebut oleh suami. Tapi dari sudut syariat, isteri yang enggan masak. Tapi ini bukan pasal isu siapa bertanggungjawab masak. Sebenarnya menyediakan makan tanggungjawab bersama, tanggungjawab suami dan isteri. Kalau isteri tak nak masak, maka suami boleh order ke, beli makan kat kedai ke, bungkus ke. Maksudnya tanggungjawab bersama. Tak boleh kata ini tanggungjawab awak, ini tanggungjawab saya. Okey, suami pula jawab, saya dah beli beras saya beli, awaklah masak. Contoh kan, saya dah beli dah, ayam tu semua ada, so awak masak. Sebenarnya tanggungjawab daripada awal, betul nafkah suami. Tapi dalam menyiapkan, menyediakan, sama-sama lah. Tapi kalau isteri tak nak, dan suami cakap isteri tu dahaka, tak payahlah nak mikir sampai ke malam aku si dahaka sebab tak masak. Sebab itu adalah perkataan yang tidak memenuhi syarak sampai semudah-mudahnya nak letakkan isteri tu dahaka. Masak hukumnya asalnya adalah harus, boleh pergi kepada sunat. Kan dapat pahala lah kalau masak tu, dapat pahala. Alhamdulillah kita telah menonton video berkenaan sama-sama, dan selepas daripada video berkenaan saya melihat ada beberapa tokoh-tokoh agamawan juga telah bersuara terhadap isu ni. Antara yang awal mengeluarkan kenyataan adalah daripada Ustaz Abdul Qadir bin Sahak. Dia sebut, dia kata kenyataan Ustazah Asma Harun ini salah. Isteri diperintahkan mematuhi arahan suami, melainkan arahan yang bukan makruf dan maksiat. Cara faham Ustazah Asma Harun ini juga akan membawa kefahaman anak-anak tidak wajib mematuhi arahan ibu bapa. Daripada kenyataan Ustaz bin Sahak tadi, kita dapat faham bahawa seorang isteri dia wajib untuk mengikuti arahan daripada suami dia, perintah suami dia, selagi mana perintah itu tidak bercanggah dengan syarak. La ta'atal makhluq li ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk pada perkara maksiat terhadap Allah Ta'ala yang Maha Pencipta. Jadi selagi mana suami kita arahkan untuk melakukan sesuatu perkara yang dibenarkan oleh syarak, yang diharuskan oleh syarak, maka kita patut mengikuti arahan suami tadi. Suami suruh kita masak, kita masaklah. Tapi mungkin disebabkan kita penat dan sebagainya, disebabkan ini adalah isu kekeluargaan, maka ada timbang rasa pula daripada pihak isteri untuk memberitahu suami dia bahawa dia mungkin penat ke, atau mungkin dia tak ada mood nak masak pada hari berkenaan, boleh tak kita makan kat luar atau sebagainya, dan suami boleh mempertimbangkan hal berkenaan. Pun begitu, tidaklah membawa maksud arahan daripada suami tadi bersifat harus, dengan maksud hang boleh pilih nak ikut ataupun tak ikut. Hang kena ikut sebab itu adalah arahan daripada suami hang, melainkan arahan itu bercanggah dengan syarak. Suami suruh buka tudung, suami suruh pergi kelab, suami suruh minum arak, suami suruh pakai pakaian yang tidak menutup aurat dan seumpama dengannya, tak boleh taat terhadap hal itu sebab ia telah bercanggah dalam isu ketaatan. Tak boleh kita kata taat lagi dah. Tetapi selain daripada isu-isu yang melibatkan kepada ketaatan kepada Tuhan, maksudnya suami harus untuk menyuruh isterinya terhadap sesuatu perkara, maka kewajipan untuk isteri untuk mengikutinya. Ini jugalah yang difahami oleh Ustaz Mat Malaya. Ustaz Mat sebut, dia kata, baru menonton video Ustazah Asma Harun. Beliau ada ulas isteri tak wajib taat suami kecuali hal yang diwajibkan oleh syarak. Jika suami suruh dalam hal itu tidak wajib di sisi syarak, maka berdosa untuk tidak ikut dan tak wajib taat. Kenyataan beliau tidak tepat dan bercanggah dengan arahan Allah dan Rasul untuk dengar dan taat kepada arahan suami, selagi mana arahan dan suruhan itu bukan perkara haram dan maksiat. Terlalu banyak dalil yang mewajibkan isteri taat arahan suami dalam perkara makruf. Atas rasa hormat dan kagum dengan usaha dakwah Ustazah Asma Harun, tidak menghalang kita untuk
memperbetulkan kesalahan beliau yang beri kesan besar kepada rumah tangga Muslim. Cuba anda bayangkan, selepas ini apabila orang mendengar daripada kenyataan Ustazah Asma Harun, mereka pun rasa bersenang hati sehingga akhirnya suami dia suruh buat apa-apa pun mereka tak payah mereka nak ikut pun, tak payah mereka nak taat pun, tak payah mereka nak fikirkan apa-apa pun. Disebabkan apa? Disebabkan apa yang suami sebut itu tidak akan menjadi kewajipan, melainkan apa yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul saja. Jadi suami suruh kemas rumah, suami suruh basuh berak anak, suami suruh masak kat rumah, suami suruh pergi rumah mak ayah dia, suami suruh angkat barang, suami suruh pergi tutup telefon, suami suruh tutup pintu dan sebagainya, tak wajib untuk taat lagi dah. Disebabkan kenyataan daripada Ustazah Asma Harun. Ia juga memberi kesan kepada anak-anak. Anak-anak pun hanya ikut apa yang Allah Ta'ala suruh je. Jadi bila mak suruh anak untuk basuh pinggan, suruh anak sapu sampah, suruh anak angkat baju, suruh anak basuh kereta dan sebagainya, tak wajib untuk anak-anak ikut, disebabkan tak ada pun arahan daripada Quran ataupun sunnah berkaitan hal berkenaan secara jelas. Jadi kenyataan daripada Ustazah Asma Harun itu sangat-sangat teruk dan sangat-sangat berbahaya. Saya nak ajak anda untuk kita baca satu kenyataan, satu artikel yang cukup bagus berkaitan tentang hal ini. Disebutkan wajib ke atas perempuan untuk mentaati suaminya pada perkara ma'ruf. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Orang lelaki ada pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Oleh kerana Allah Ta'ala telah melebihkan orang-orang lelaki dengan beberapa keistimewaan atas orang-orang perempuan, dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan, iaitu memberi nafkah sebahagian dari harta mereka, maka perempuan-perempuan yang saleh ialah yang taat kepada Allah dan suaminya dan yang memelihara kehormatan dirinya dan apa jua yang wajib dipelihara ketika suaminya tidak hadir bersama dengan pemuliharaan Allah dan pertolongannya. Ayat Quran berkata menyuruh orang perempuan untuk mentaati perintah suaminya di dalam perkara-perkara yang tidak melibatkan perkara maksiat. Di dalam disiplin isteri mentaati suami, dia perlu mengikat bahawa tidak ada ketaatan pada kemaksiatan. Syekhul Islam Ibn Taymiyah pernah menyatakan, la takunul ibadatu illa lillahi azza wa jalla wa la ta'atul mutlaqah illa lahu subhanahu wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ibadat melainkan hanya kepada Allah, dan tidak ada ketaatan yang mutlak melainkan hanya kepada Allah Ta'ala sahaja dan juga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anda boleh rujuk dalam kitab Majmu' al-Fatawa jilid yang ke-28 muka surat ke-19. Di sana para ulama telah meletakkan beberapa ciri-ciri, beberapa syarat dan dawabit. Syarat yang pertama adalah berdasarkan satu hadis daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata fi ma'siyatillah innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan pada perkara yang maksiat kepada Allah, tetapi ketaatan itu hanya kepada perkara-perkara yang baik sahaja. Hadis ini adalah hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Anda boleh rujuk pada hadis 4340. Yang kedua syaratnya, wanita itu, isteri itu boleh untuk melaksanakannya, dan apabila dia melaksanakan perkara berkenaan tidak memberikan kemudaratan kepada diri dia sendiri. Ini bertepatan dengan firman Allah Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tak wajibkan sesuatu melainkan dia mampu untuk menjalankannya. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Yang ketiga pula syaratnya adalah mestilah perbuatan itu berkaitan dengan perkara-perkara nikah, seperti menguruskan keluarga, tidak keluar daripada rumah melainkan izin daripada suaminya, dan tidak membenarkan sesiapa pun masuk ke dalam rumah melainkan diketahui oleh suaminya dan diberikan keizinan oleh suaminya. Yang keempat ialah kena pastikan bahawa ada wujud alaqah zaujiyah, hubungan perkahwinan yang terbina daripada saling faham di antara satu sama lain, sentiasa memahami di antara keperluan antara satu sama lain, saling bekerjasama di dalam isu mawaddah, isu mengangkat kasih sayang, menyatukan hati dan seumpama dengannya, dan jauh daripada sifat-sifat yang membawa keburukan kepada keluarga. Jadi daripada 4 syarat yang telah diberikan ini, 4 dawabit, 4 disiplin ini, isteri wajib untuk mentaati suaminya. Lagi-lagi kalau dia suruh untuk masak saja, diluruh untuk layan dia saja dan
seumpama dengannya. Kalau hang tak mau untuk layan suami hang cakap saja dekat dia, hang mungkin ada masalah sekian. Berbincanglah kerana ini adalah keluarga. Jangan seorang isteri menganggap bahawa hanya dia saja ada hak, suami dia tak ada hak. Demikian juga jangan hanya menganggap bahawa suami saja ada hak, isteri tidak ada hak. Ini adalah keluarga. Binalah keluarga Islam dengan cara yang paling terbaik. Sahabat-sahabat, kita dengar sikit apa yang Dr. Mazhar sebut. Suami dia nak pergi kerja, nak pergi pendang, tak ada makan kah? Bukan kerja kewajipan isteri. Hang kena tahu sikit. Aku dah dengar dalam video tadi. Laki pun pilah kerja tak ada makan. Balik mai kawan nak makan di kedai tak berapa banyak duit. Sampai di rumah ada masak nasi. Bukan kewajipan isteri. Lama-lama habis jahanam rumah tangga orang kampung semua. Akibat memberikan pandangan yang tidak teliti. Dan isteri akan berbalah dengan suami, bukan kewajipan saya. Kalau suami buat sebaliknya, abang tengok mereka jual tudung cantik sikit nak beli, bukan kewajipan suami. Kewajipan suami pakai tudung yang menutup aurat yang sudah ada 2 helai, memadai. Abang jomlah kita makan di kedai tu, nampak sedap amat makan. Tidak menjadi kewajipan suami. Kewajipan suami menyediakan nafkah yang membolehkan awak hidup. Sudah saya sediakan, beras dah ada, nasi dah ada, lauk dah ada. Apa jadi kalau pakai macam ni? Abang sakit kepala lah, banyak hari dah, hospital tak termasuk dalam tanggungjawab suami. Ia hanya makan, pakai dan tempat tinggal, kena cari duit bapak kau sendiri, boleh. Tapi itu di bawah ihsan. Sebab tu nak bagi pandangan hukum teliti sikit. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Saya berharap dengan perkongsian kita pada hari ini akan dapat memberi manfaat kekeluargaan dan juga keharmonian di antara kedua belah pihak, sama ada suami ataupun isteri. Isteri jangan hanya menganggap bahawa kewajipannya hanyalah melayani seks suami saja. Demikian juga isteri suami tidaklah hanya menganggap bahawa kewajipannya hanyalah untuk memberikan nafkah, makan minum, pakaian, tempat tinggal dan perubatan sahaja. Tetapi apa yang lebih penting untuk pihak suami dan juga isteri, menjadikan keluarga itu adalah tempat untuk bercinta, tempat untuk kita merasai begitu panasnya gelora cinta di antara satu sama lain, sehingga akhirnya seperti mana orang bercinta, dia berkahwin, waktu bercinta macam-macam yang diturut, sama ada perempuan menturuti lelaki, lelaki menuruti perempuan, macam-macam benda yang dipohon oleh lelaki dan juga perempuan, dan mereka berdua menturutinya tanpa ada ikatan perkahwinan. Tetapi setelah berkahwin, maka jadikanlah perkahwinan itu adalah gudang percintaan, sehingga akhirnya apa yang diminta oleh suami, apa yang diminta oleh isteri itu dianggap sebagai satu permintaan daripada pasangan yang sedang memerlukan dan pasangan yang satu lagi ingin memenuhinya. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Adakah anda rasa video hari ini bermanfaat? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.